أخذ بني براد يعني كان نجيب الشيخ الله بن طاين من جاء فيها ممكن بدوي سيدنا حبيب وقال الله البقي أبى سيدنا حبيب أمرنا الله البقي سيدنا حبيب البقي سيدنا حبيب سيدنا حبيب ربنا سكر قدر سيدنا حبيب الله أسكر قدر سيدنا حبيب سكر محمد سيدنا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
عسى بالعصيان بالقسام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منهدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وذل بصلاة منك دائمة على النبي بمنعلي ومنسجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل الطقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مرنا الأذبة البدر أصاب وأضرب الحجاج حجب الغنم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر عمري واغفر بلساني يفقهوا قولي. أما بعد. Surat 27. 260. Pada menyatakan segala taat batin daripada ini. Ya, sambungan ni yang lagi ni. Betul Kan 254 Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Ketahui olehmu, wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad yang dikehendaki dan saat yang batin itu segala perbuatan yang baik dan sifat yang terpuji. Dan murad dengan maksiat yang batin itu segala perbuatan yang jahat dan sifat yang tercela. Seperti yang telah dapat dan telah lalu segala sifat yang tercela pada bab yang keempat. Dan sifat yang terpuji itu seperti yang disebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, 10 sifat. Iaitu pertama taubat, kedua khauf, ketiga zuhud, keempat sabar, kelima syukur, keenam ikhlas,
ketujuh tawakal, ke-8 mahabbah, ke-9 redha, dan ke-10 zikril maut, iaitu mengingat mati. Jadi kita ambil pasal yang pertama pada mengatakan taubat. Adapun taubat itu permulaan jalan bagi salikin, iaitu permulaan orang yang hendak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan miftah sa'adatul muridin, maknanya pembuka buka kepada mereka yang nak menghendaki sesuatu, maknanya mereka yang menuntut sesuatu. Iaitu taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin, maknanya orang yang belajar, murid yang belajar, maknanya yang menuntut, yang menghendaki, dan membawa kepada dikasihi Allah, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya bahawa Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyak taubatnya, dan kasih akan orang yang bersuci daripada dosa. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, at-taibu habibullah, at-taibu minal junubi minal zambi kaman la zambalah. Artinya, maksudnya orang yang bertaubat itu kekasih Allah, dan orang yang bertaubat itu daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi ini ingatkan oleh Nabi SAW akan taubat. Jadi kalau sering kita mengatakan syarat untuk pembukaan perjalanan yang macam mana kita terangkan, iaitu kita kembali kepada Allah, bertaubat segala dosa-dosa kita, apa yang telah lalu, yang tidak benar, kita kembali memperbaiki segala-galanya. Bertaubat dengan sepenuh keazaman. Dan taubat itu syaratnya ialah tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu syarat taubat, maknanya jangan mengulang. Jika terulang sampai Imam Ghazali mengatakan sampai 70 kali sehari kamu mengulangi perbuatan itu, sampai 70 kali sehari kamu mengulangi perbuatan itu, tapi masih ada hati untuk kembali kepada Allah, masih ada hati-hati mengharapkan kembali kepada Allah, masih ada hati untuk bertaubat, tapi masih degil, masih engkar, kuat juga walaupun 70 kali sehari. Imam Ghazali mengatakan ini orang ada peluang untuk kembali kepada jalan Allah. Tapi kalau dah rasa macam orang pemutus asa, banyak dosa, tak ada apa lagi, tak malas nak fikir benda, maka dengan begitu orang yang berputus asa, maka dia jauh daripada rahmat Allah, dan orang ini tak akan dapat menerima kebaikan, maknanya tidak akan diberi peluang, akan tidak dapat jalan untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Jadi, walaupun yang tadi tu kuat, dia banyak dosa, tapi hatinya masih takut dengan Allah, tidak bertaubat, ada jalan Allah akan beri dia. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu ingat begitu dan boleh kembali, maka kembalilah kamu kepada Allah, bertaubat dengan segera, jangan buat lagi. Terus berazam, jangan buat, kerana kamu tadi taubat, boleh buat balik, boleh buat. Sekarang terus berazam, jangan buat lagi. Terus putus, jangan tumbung lagi, tinggalkan terus. Kalau kamu boleh berazam, taubat tadi boleh buat, taubat boleh buat, taubat buat lagi. Tapi sekarang kamu bertaubat dan kamu jangan buat lagi, terus berazam. Macam kamu tadi boleh buat, dan kamu berazam, kamu tak akan buat benda itu lagi, tak akan mengulang benda itu lagi. Tak akan mengulang benda itu lagi. Jadi ini yang sebenarnya taubat. Jadi bila taubat, itulah perlu tadi meninggalkan segala maksiat, meninggalkan segala yang tidak baik, meninggalkan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama, kalau ada dosa-dosa kita dengan manusia, kalau orang itu boleh berlebih kurang, kata ulama, bertemulah dengan dia. Fulan, saya dulu buat kau begini, saya minta maaf. Kalau sekiranya orang tu keras, kalau kita pergi cakap begini ni, dia kata ini kau begini, macam-macam hal akan timbul, maka cukuplah kita istighfar untuk dia, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya mengampunkan dosa-dosa kita itu. Ini pendidikan yang diberikan oleh bagaimana seorang diterhentikan kepada umur tentang Abdul Rahman bin Habib dan Maliki, dan begitu juga kepada satu namanya Qadhi Syarif Al-Musawwar. Beliau orang yang begini, ini yang kita katakan semalam,
punya akhlak yang mulia. Lihat bagaimana yang masih hidup, yang kita dapat lihat Al-Habib Umar bin Habib, yang kita lihat dulu Habib Muhammad Al-Maliki, yang kita dapat lihat Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Al-Syakar. Saya bawakan dua cerita yang kita kenalkan supaya kita fahamkan. Pertama, saya bawakan kisah bagaimana mungkin saya dah pernah cerita dulu kisah Habib Umar bin Habib. Pernah cerita? Pernah ingat? Macam mana cerita dia? Itu bukan tu Abdul Ghadir, Habib Umar bin Habib. Umar bin Habib ada begitu juga dengan Abu Yasir Muhammad Maliki. Beliau ini, Habib Umar bin Habib ini, alhamdulillah, seorang yang wali, seorang yang mungkin Allah berikan makam yang terlalu tinggi kepada dia, berikan orang tutup kepada Allah. Begitu Habib Umar bin Habib ini, beliau menyebarkan dakwah. Tapi ada orang yang tak senang dengan dakwah beliau. Ada orang yang tak suka dengan dakwah beliau. Maka orang menulis risalah. Orang ini menulis risalah seolah-olah dalam risalah itu memfitnah Habib Umar bin Habib, mengeluarkan fitnah. Maka tak lama kemudian orang ini merasa menyesal kerana apa yang ditaburkan rupanya salah dan tidak benar. Maka datang dia kepada Habib Umar bin Habib, mengenalkan dirinya dan beritahu Umar. Kata Habib Umar, ya fulan, ini akhlak awliya. Ya fulan, sebelum kau minta maaf, aku dah maafkan. Kita tunggu siapa yang fulan yang buat apa macam ni? Mana dia? Mana muka dia? Aku nak tengok. Beliau tidak, belum pernah jumpa orang yang beliau ni datang. Ya fulan, aku dah memaafkan sebelum kau datang nak minta maaf. Tengok kata-kata yang kita katakan tadi, zikir kita yang mana kita zikir benar-benar zikir itu meresap, maka wujudlah akhlak ini. Jika zikir kita tak terbentuk dengan zikir yang baik, maka akhlak yang baik tak akan terbentuk. Kerana zikir tadi membentuk akhlak yang baik ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu dibacakan, ya sudah, aku maafkan kau. Cuma aku minta satu pada kau, kata Allah. Apa dia? Nanti esok jika kamu datang kepada saya, di rumah kamu ada bulu ayam tak? Ada, buat dasar. Ada dasar ni untuk kebas-kebas abuk. Ada. Begitu, nanti kamu besok datang kepada saya, ambil bulu ayam itu. Sebelum kamu datang dalam perjalanan, kamu tarik bulu ayam itu dalam perjalanan itu sampai ke rumah saya, sampai ke tempat pengajian saya maknanya. Baik. Orang ini pun keluar dari rumahnya, berjalan ke tempat rumah. Dengan perjalanan tu bawa bulu ayam dia cari sampai di tempat rumah. Bulu ayam tu dah kosong, tinggal tangkai. Senyum oleh rumah dia, Habib, saya dah buat ni, tinggal ni. Dia senyum oleh rumah, tak cakap apa. Orang ni hanya heran, apa maksud di rumah dia? Tak marah. Kemudian nanti kamu balik, kamu kutip daun bulu-bulu yang tadi yang kamu dah carikan tu, kamu kumpulkan, besok bawa kepada saya. Baik, Habib dapat keluar daripada majlis tempat Habib. Beliau pun jalan, nampak bulu-bulu yang banyak yang dijumpa, ambil. Yang lain dah berterbangan di tiup angin. Cepat. Besok pagi datang lagi ke tempat rumah. Habib, ini saja yang dapat saya ambil. Begitu penuh bulu ayam tadi, ini saja yang dapat saya ambil. Senyum Habib Umar. Apa kata Habib Umar? Ya fulan, tahukah apa maksudku? Tak tahu. Sesungguhnya dulu kamu menabur fitnah kepadaku. Menabur fitnah kepadaku, dan fitnah itu telah melebar luas. Telah melebar luas ke mana-mana orang tak tahu. Tetapi yang dapat kamu kutip untuk minta maaf, yang mengatakan kamu ni menyesal dan buat bohong, yang mengadakan cerita kata begini kepada Nabi Muhammad, hanya beberapa orang saja yang kamu jumpa, yang kamu tempuh, yang kamu boleh beritahu. Yang lain tak ada, dan berita itu telah tersebar. Jadi inilah
kesilapan kamu, dan begitulah apa yang telah berlaku itu saya maafkan. Cuma terpulang kepada Allah Ta'ala untuk menerima kamu dan memaafkan kamu. Bagi saya, kata Habib Umar, bagi saya kita berdoa sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa yang kamu buat tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Lihat akhlak seorang orang yang berilmu, akhlak seorang yang benar-benar menghayati kehidupan, akhlak yang dibawa dari akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita? Memberi peluang kepada orang yang kembali kepada jalan Allah. Ya, orang ini dah buat silap tapi nak kembali ke jalan Allah, maka dikatakan kamu saya maafkan. Dan tak ada kata kamu gini, saya tak boleh maafkan. Kamu dah boleh, siapa nak tanggungjawab, siapa nak bayar dekat kamu? Tidak. Sebaliknya mengatakan ya sudah saya maafkan. Itu hal kamu. Itu tengok akhlak yang mulia. Tak menyimpan, tak mengatakan apa-apa, tak mengatakan saya tak maafkan kamu. Jadi memberi peluang kepada orang yang tak kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi peluang kepada orang yang tak bertaubat. Ini beri peluang kepada orang yang tak bertaubat. Begitu juga orang-orang yang bertaubat ini besar. Bagaimana kata Nabi SAW tadi, Nabi mencintai Allah yang mencantumnya, mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat daripada dosanya. Yang daripada dosanya seperti orang yang tidak bertaubat, kembali kepada Allah seperti orang yang tak berdosa. Begitu juga dengan Al-Ghadir. Begitu juga dengan satu orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Kita ceritakan bertaubat ni kita bawa. Mungkin yang satu saya dah ingat lalu berkenaan dengan orang yang membunuh 99 orang. Dah kan? Ingat? Ingat tak? Tak ingat pukul lontar je lah. Habis balik, boleh tak boleh, ingat tak ingat, main lontar. Ingat? Ingat tak payah cerita lah. Kita ceritakan satu lagi kisah orang yang Allah beri rahmat kepadanya. Sedikit pekerjaannya tapi Allah menaikkan darjatnya. Yaitu satu orang yang berjalan mencari seorang guru untuk mendidik dirinya. Mencari seorang guru yang murabbi. Setelah dia belajar dengan satu guru, dia belajar dengan satu guru ini, maka guru ini mengatakan kepada dia, ya Fulan, jika kamu nak belajar terus, kamu carilah orang ini. Tempatnya sekian-sekian tempat. Diberitahu. Maka si Fulan ini, orang yang tak belajar ini pergi mencari tempat orang ini. Ditanya orang di mana, orang tunjukkan yang agak di kesana. Akhirnya dalam perjalanannya bertemu dengan seorang pemabuk. Orang tengah pemabuk. Ditanya dengan pemabuk itu, wahai Fulan, pernah kau dengar nama si Fulan ini, kenal begini? Oh, tahu, kata dia. Dia tinggal di belakang bukit ini. Kamu kira belakang bukit sana ada tempatnya, dan kamu turun mula dengan dia dan belajarlah dengan dia. Saya kenal, kata orang ini. Pergilah. Maka orang ini pergi dan duduk dengan orang itu beberapa tahun, belajar dengan guru itu. Dan setelah itu guru itu meninggal dunia. Setelah guru itu meninggal dunia, kedudukan magam guru itu diwarisi oleh Fulan ini dan murid ini sendiri. Maka terus dia berdakwah, mengajar muridnya ramai. Dan satu masa telah datang ajalnya dalam keadaan yang maknanya nazak, dalam keadaan uzur. Semua muridnya dah datang menghampiri kepada beliau, maknanya minta yang mendapatkan salah satu daripada murid-murid ini diberikan magam, diberikan kedudukan bagaimana beliau ini dapat. Apa kata orang itu?
makam ini tak akan aku serahkan kepada semua. Kepada kamu semua tak akan aku serahkan. Kepada siapa yang akan mendapat makam ini? Tu, si pemabuk yang pernah menunjukkan aku jalan. Lihat, pemabuk menunjukkan jalan dengan ikhlas. Si pemabuk itu yang pernah menunjukkan aku jalan, makamnya Allah Ta'ala beri kepadanya. Tu perhatian murid-murid ini. Ini pemabuk, tapi bagaimana boleh dapat makam guru ini? Tak tahu dia. Akhirnya bila guru ini nak meninggal, pemabuk itu datang dengan keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum beramal pemabuk seperti yang dikasyafkan, telah dijanjikan Allah Taala bahawa makam guru ini diwarisi oleh si pemabuk itu. Betapa agungnya, betapa cintanya, betapa kasihnya Allah kepada manusia yang bertaubat. Ini yang belajar, yang dah duduk. Kerana apa? Yang belajar, yang duduk, yang berzikir ini, mungkin zikir mereka bangga dengan zikir mereka. Zikir mereka bangga dengan, oh saya banyak zikir saya. Tapi yang bertaubat ini benar-benar untuk kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Tapi yang berzikir ini bukan bangga dengan banyak zikirnya. Mungkin banyak ilmunya, mungkin banyak dengan kedudukannya, mungkin banyak dengan murid-muridnya. Tapi yang simptom, yang buat dosa maksiat ini hanya satu pengharapannya, ikhlas untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila begitu, maka setelah guru ini meninggal, maka kewalian guru itu diwarisi dan ilmu guru itu diwarisi oleh si pemabuk tadi. Lihat kurniaan Allah kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum beramal, belum buat apa-apa, dia telah dikasyafkan oleh orang ini bahawa si pemabuk itulah yang akan mewarisi makamnya. Kerana kebenarannya, kerana ketulusan ikhlasannya. Dilihat, begitu keadaan orang yang bertaubat kepada Allah. Maknanya belum beramal dah mendapat kecintaan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana yang kemarin yang diceritakan, seorang yang dah bunuh orang, belum beramal, dah diambil Allah Ta'ala. Yang bahawa mereka ini adalah orang yang baik, yang ditaubatnya, belum beramal. Begitu juga dengan dua orang adik-beradik. Orang di Gunung Bani Israel, dua beradik ini, satu alim amal ibadah, satu pemabuk. Satu alim, satu pemabuk. Mereka berdua ini duduk dua tingkat rumah, atas bawah, adik-beradik. Tapi si abang duduk di atas, si adik duduk di bawah. Jadi si abang dengan caranya zikir kepada Allah. Si pemabuk ini tadi dengan caranya mabuk, apa semua. Kemudian satu masa datang syaitan menguji kepada abang ini. Ya fulan, buat apa amalan lama-lama duduk ini? Kau masih panjang umur, gembiralah, jalanlah seperti adik-adikmu yang di bawah tadi, bergembira dengan dunia. Ambillah, gembiralah dengan, kerana kau masih panjang umur lagi. Dengan tipu daya syaitan itu, siapa masukkan kau? Ada peluang untuk aku lagi. Dan dah punya niat untuk keluar, untuk turun ke bawah, supaya ajak adiknya yang di bawah tadi boleh pergi bersama-sama ke tempat maksiat. Si adik pula duduk memenung diri. Ya Allah, aku tak macam abangku, saudaraku itu. Dia duduk beramal, beribadah, bukan main lagi taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Aku sehari-hari mabuk. Oh, kalau begitu aku tak mau lagi bertaubat, tak mau buat maksiat. Aku berazam untuk bertaubat kepada Allah SWT, dan aku mau betul-betul ke saudaraku di atas untuk minta tunjuk ajar darinya. Aku akan naik ke atas untuk bertemu dengannya, untuk diminta tunjuk ajar darinya. Maka si adik ini naik tangga dan si abang ini meluru naik tangga. Dua-dua akhirnya naik tangga, bertemu di tangga. Bertemu dan dua-dua jatuh. Dan dua-dua mati.
Bila dua-dua mati, ada malaikat. Ini kami. Kata Allah, tidak. Yang ini, yang si abang ini ahli neraka. Dan si adik ini ahli syurga. Kerana abang tadi dah punya niat nak daripada kebaikan nak tukar niatnya. Yang si adik juga punya niat daripada keburukan nak tukar kepada kebaikan. Belum beramal dapat. Ini besarnya Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kembali kepada Allah. Jangan kira apa pun. Tapi jangan lupa dua taubat ini. Dua taubat mesti ada. Iaitu hablum minallah wa hablum minan. Ini hak Allah dan hak dengan manusia. Dengan hak Allah kamu kembali kepada Allah. Dengan hak manusia bermohon satu sama lain kemaafan. Dan sebagai memperbaiki dengan cara yang terbaik. Maka kata Tuhan mengarang lagi. Syahadat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu wajib. Dan tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' segala ulama seperti firman Allah Ta'ala watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya taubatlah kamu oleh kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Jadi di sini maknanya taubat pasti tidak kena dan mesti dilakukan setiap hari. Itu sebab sekurang-kurangnya bagi orang yang tak melakukan maksiat, maka banyakkanlah mereka dengan istighfar. Bagaimana Nabi SAW melakukan istighfar tak kurang daripada 70 kali sehari. Jadi Nabi minta keampunan dengan Allah SWT. Sedangkan Nabi maksum dan Nabi telah diberikan Allah Ta'ala kebenaran. Maknanya api neraka tak akan makan jasadnya. Dan Nabi telah diberi kebenaran. Dosanya yang dahulu dan akan datang telah diampun. Padahal Nabi tak buat satu dosa pun. Nabi tak buat maksiat pun. Tapi Allah mengatakan begitu. Tapi Nabi masih bersyukur. Nabi masih minta keampunan dari Allah. Nabi masih mengharapkan keampunan dari Allah. Ini Nabi. Dan begitu juga keistimewaan Nabi yang tidak ada pada Nabi-Nabi lain. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya hanya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW sahaja yang malaikat maut datang minta izin. Kalau kamu izinkan saya ambil nyawamu, saya ambil. Kalau kamu tak izinkan, saya tak akan ambil nyawamu. Nabi SAW saja. Nabi-Nabi yang lain tak dapat. Tapi Nabi terima. Nabi beri peluang macam itu. Tapi tetap Nabi melakukan istighfar dan mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bagaimana yang dicadangkan, yang ajak oleh guru-guru kami. Kita bacalah istighfar. Sahabat, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna an la na'ula li dhanbin abada, wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, wa la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, radina billahi rabbil alamin, dinan wa sallallahu nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa qulna wa qulna Allahumma rahim. Begini ni. Baca, saya baca taubat ni. Kalau belum ada doa yang sini, baca istighfar dulu. Macam ni kita baca selalu ramai-ramai di sini. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna an la na'uda li dhanbin abada. فنحن بريئون من كل دين وخالفوا دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa kun bina wa hum mu'minina ra'ufan rahim. Itu apa yang kita baca. Surah pada subuh baca doa taubat ini. Ada tak? Tak ada. Kena bayar nanti. Nanti saya kasih. Baca. Akan saya satu istighfar. Nanti insyaAllah dalam majlis kita, tiap-tiap majlis kita, sebelum menutup, kita baca doa ini. Tubna ilallah, tubna ilallah, warja'na ilallah, wa nadimna. Nanti kita teruskan. InsyaAllah nanti tuliskan, kemudian kita putuskan, kita bagi-bagikan. Bagi-bagikan. Jadi dalam majlis kita sebelum menutup, sempat kita baca Ya Allah, ya Allah, sebelum baca Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita baca doa ini, kemudian kita langsung dengan Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala husnul jadi ini para solihin macam gini sekali merayu kepada Allah Ta'ala. Tubna ilallah, tubna. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, aku ini tak ada apa-apa. Ilahi la subhanahu wa ta'ala. Maksudnya aku tak ada apa-apa. Ilahi la subhanahu wa ta'ala. Aku anarulahi ma'abdita wa tawakku fi zunubi. Sesungguhnya aku minta bertobat kepada Allah dan kau adalah pengampun dosa-dosa yang berat. Imam Syafi'i tak buat dosa, tak melakukan maksiat, tapi mengatakan aku adalah pelaku dosa-dosa yang berat. Siapa lagi kita? Apa lagi kita yang setiap hari melakukan maksiat, melakukan dosa? Imam Syafi'i menganggap sebagai satu benda yang dia lakukan seolah takut dia melakukan dosa besar, padahal dia tidak melakukan sesuatu dosa pun yang besar dan tak melakukan apa sebarang dosa pun, tapi takut. Apa yang mengharapkan ya Allah ampunkan dosa-dosa itu, apalagi kalau ada dosa-dosa yang besar, kerana Engkau sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang besar. Ini Imam Syafi'i. Jadi itulah tawaduk, kembali kepada Allah SWT dengan keadaan bertaubat kepada Allah SWT. Kerana perjanjian taubat ini besar pahalanya dan besar fadilatnya dan amat diagungi dan amat dicintai oleh Allah SWT. Dan syarat taubat itu ada 3. Ini dia. Pertama, meninggalkan maksiat. Dia berazam tidak akan mengulangi segala maksiat itu. Tutup buku itu, tak akan mengulangi segala maksiat yang telah pernah dia. Kedua, menyesal atas perbuatan itu. Benar-benar menyesal dan merasakan diri ini benar-benar tertipu dengan syaitan. Merasakan benar-benar diri ini dipermainkan, diperbudakan oleh syaitan. Merasa benar-benar ditipu oleh syaitan. Kerana syaitan dan aku aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang ini jelas. Benar-benar merasakan tertipu oleh syaitan dan benar-benar seolah-olah mereka ini jadi remote control boneka syaitan. Ada kemana kamu nak pergi, semua syaitan arahkan. Jadi merasakan penyesalan yang amat sangat tentang ini kerana banyak mengikuti hawa nafsu. Kemudian ketiga, bercita-cita bahawa tidak akan kembali kepada maksiat itu selamanya. Jadi dah bertaubat, tinggalkan dosa itu dan tak akan mengulangi lagi, tak akan menoleh lagi, tak akan kembali lagi kemari, dan tidak akan menghampiri tempat maksiat itu lagi. Dan tak akan mengulangi dan tak akan menghampiri lagi. Akan menjauhkan diri daripada maksiat itu. Hari ini kita macam mana? Kita banyak taubat, bukan taubatan nasuha. Kita taubatan iliapi. Pedas, taubat tak makan lagi. Hilang pedas, sahabat lagi. Bantai lagi. Ini kembali kepada Allah dengan berazam bahawa itu kita taubat dan itu kita diperkudakan, ditipu dayakan oleh syaitan. Maksudnya sekarang kita punya satu, kata orang, self power atau power jati diri. Maknanya kita punya kekuatan sendiri, jati diri sendiri, bahawa kita berazam tidak akan kembali kepada
perkara-perkara itu. Contoh, bagaimana imam-imam besar yang pernah dahulu, mereka ini orang-orang yang bermaksiat juga, orang-orang yang sebagaimana Fudil bin Iyad. Fudil bin Iyad dikenal dengan nama Fudil bin Iyad, seorang ketua perompak besar. Sebut nama Fudil bin Iyad aja orang lari, takut. Kerana bila mana orang musafir, bila dalam musafir ada kita dengar jadi lalu tempat ini akan bertemu dengan Fudil bin Iyad, maka semua tak akan laku musafir pada malam itu. Satu masa berlaku hujan lebat. Dan bila berlaku hujan lebat, semua orang bercari tempat kemah, berkumpul orang itu satu kemah yang besar. Ada tempat kemah yang besar, mereka pun berkumpul satu tempat kemah yang besar. Dan termasuklah dalam kemah itu Fudil bin Iyad, kepala perompak, duduk dalam. Dan kemudian setelah reda dan teduh hujan, hari dah agak malam. Oh, kami tidak akan keluar dari hari sebahagian ini. Kami akan tunggu di sini, kami tidak akan keluar. Kami akan takut dengan jumpa rombongan atau ketua perompak namanya Fudil bin Iyad. Orangnya akan mengompak kita semuanya. Oh, ini Fudil bin Iyad begini, oh, cerita begini. Kami tak akan keluar. Kami tunggu sampai siang besok, baru kami berangkat keluar. Karena kalau tidak, kami takut akan dirompak Fudil. Kerana Fudil bin Iyad ada dalam kemah itu. Dia Fudil bin Iyad dan merasakan seolah-olah satu gambaran. Aku ini, mereka takut. Mereka takut dengan aku. Mereka takut dengan aku. Tapi aku tidak takut dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kenapa aku harus begini? Dan mengingatkan Allah Ta'ala akan ayat Quran yang mana kita dibacakan, barang siapa yang telah bermaksiat, kembalilah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dengan itu Fudil bin Iyad dia tak itu lagi, dia terasakan dirinya. Dan kemudian terasa satu malam ingin bertemu dengan kekasihnya. Fudil bin Iyad ini ingin bertemu dengan kekasihnya. Jadi bila nak bertemu dengan kasihnya, dia kat atas rumah, maka kekasihnya akan mengulurkan satu kain panjang atau tali atau panjang akan ke bawah, dan Fudil akan memanjat tali itu untuk naik ke rumah itu untuk bertemu kekasihnya. Maka apabila sedang naik tali tadi itu untuk terdengar akan ayat Quran tadi itu, maka Fudil bin Iyad berhenti di situ dan mengatakan, sampai bila aku akan melakukan perbuatan ini, dan sampai bila aku tidak akan kembali kepada Allah SWT. Terus dilepaskannya dan terus dihendak dan kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dari seorang ketua perompak menjadi seorang sufi yang besar. Menjadi seorang sufi yang besar. Menjadi seorang sufi yang besar. Mana? Sampai Fudil bin Iyad tak pernah menangis, melainkan selepas 30 tahun anaknya meninggal, dia menangis. Orang mengatakan dia dia setiap hari menangis, tetapi bila anaknya meninggal, dia tidak pernah menangis. Orang tanya, ya Fudil, kau saya menangis, tapi kenapa anak kau meninggal kau tak menangis? Dia kata, aku telah memenuhi ujian dengan Allah. Ini adalah ujian Allah kepadaku, maka aku terima dan redha. Aku tidak akan menangis dengan ujian Allah kepadaku. Tetapi segala maksiat yang aku pernah lakukan, itu yang aku tangisi. Pada kita anak kecil dan kita punya sayang meninggal, kita menangis. Tapi Fudil bin Iyad tidak menangis atas perbuatan-perbuatannya dahulu, maksiat-maksiatnya dulu. Kerana anak yang diberikan hanya amanah kepadanya, dan kemudian dia dah laksanakan amanah itu dengan sempurna, maka dia tak merasakan satu kesedihan kerana telah sempurnakan amanah. Tetapi pada dirinya diberikan amanah oleh Allah Ta'ala,
melakukan kebaikan, dia pernah melakukan hal tersebut. Jadi dia kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan penuh tangis. Ini saya nak buat. Itu orang yang asalnya ketua perompak, Allah angkat jadi seorang ketua para sufi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allah barik Allah. Alhamdulillah. Dan kita baca ini, jika ada dosa itu antaranya dengan antara Allah, maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti yang dizaliminya, harta yang ditambah olehnya syaratnya, artinya itu harta orang yang ditambah yang syarat yang keempat, iaitu hendaklah dia mengembalikan akan hak-hak orang yang dizalimi dan meminta halal akan dia. Maka jika tiada yang mempunyai harta itu, seperti ia telah gaib atau tidak tahu tempat tinggalnya atau matinya, maka hendaklah dia kembalikan kepada warisnya. Jika tiada warisnya, maka jika dia dapat, kau sedekahkan kepada orang fakir miskin dan berbuat olehmu akan itu yang demikian. Maka jika tiada kuasa kau akan demikian sini, seperti kita dah bagimu harta kerana kau miskin dan fakir, maka hendaklah kau membanyakkan ibadah dan berbuat kebajikan dan bertaubat kepada Allah, serta kau pohon kepada Allah bahawa dia menghalalkan apa yang demikian itu pada hari kiamat. Kita dah buat, dah hampir ke orang pun tak boleh nak kembalikan, kalau kita sendiri pun tak ada apa benda, maka minta halalkan. Kalau ada dia jumpa. Kalau ada tempat tadi yang mubarak, maka kita minta Allah Ta'ala supaya mampunkan dosa kita dan halalkan hak. Tapi sebaiknya kita bertemu dengannya, minta halalkan. Jadi kita dicari orang ni tak ketemu, kemarin tak ketemu, dicarikan pewarisnya. Kalau tak ada pewarisnya,
Kalau kita mampu lah sedekahkan kepada orang miskin. Dan kita tidak mampu, sedekah mereka lebih. Cari lebih baik. Ini. Kalau tak ada juga, maknanya kita pun tak ada kemampuan, maka mohon kepada Allah Taala dan istighfarlah kepada Allah Taala, mengamalkan juga istighfarlah kepada syukurlah. Astagfirullah wa ta'ala. Allah memberikan keampunan kepada kita. Memberikan keampunan kepada kita, memberikan taubat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Kerana takut dituntut di yaumil qiyamah. Bagaimana yang pernah terjadi, kan saya pernah ceritakan dahulu yang terjadi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud seorang yang punya suara yang merdu, dan insyaAllah kalau ada umum akan ada umum. Kalau di yaumil qiyamah, kalau kita berhimpun di syurga, maka akan mendengar Nabi Allah Daud membaca Al-Quranul Karim, membaca Zabur dan Al-Quran. Kemudian kita akan dengar suara Rasulullah SAW membaca surah Taha. Kemudian kita akan mendengar Allah Ta'ala membaca Ayatul Kursi. Ini khusus perhimpunannya pada hari Jumaat. Jadi nak dekat dengan Allah, nak dapat dengan Allah, nak melihat Allah, maka datanglah hari Jumaat itu berbagi pagi sedikit. Bila datang Jumaat, imam dah naik khutbah. Bila kata imam dah naik khutbah, la salat. Tidak ada salat bagi orang yang dah naik khutbah. Imam dah naik khutbah. Walaupun kena itu insya-Allah akan kita dengan Allah. Tapi bukunya dah ditutup. Buku catatan kedatangan itu telah ditutup oleh malaikat. Ini tunggu pula imam baru nak naik khutbah. Lah. Duduk dulu lah sekejap, rehat dulu, minum kopi dulu lah. Yaumil qiyamah, kamu kau terlambat. Yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang datang hari kiamat, yang datang Jumaat tu pagi-pagi. Yang melihat Allah dari dekat. Jadi kalau tidak, macam kita melihat cahaya matahari, itulah tak nampak dengan jelas, kerana sinaran yang amat kuat, maka tak nampak apa-apa. Tapi yang dekat akan nampak. Jadi begitulah keadaannya dengan hari Jumaat tadi. Pergilah hari Jumaat awal. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitabnya, mengatakan haram bagi orang yang telah datang Jumaat, imam telah beri khutbah, haram baginya sembahyang tahiyatul masjid atau sebagainya. Ada imam lain yang masih boleh memberikan alasan, boleh, tapi dengan secepat mungkin. Kerana Rasulullah dahulu waktu khutbah, ada satu sahabat yang lambat masa sedikit, nak sembahyang, maka Nabi berhenti dari khutbah dulu, berikan dia peluang salat, lepas tu Nabi sambung khutbah itu. Nabi sambung khutbah itu. Jadi hadirlah Jumaat sebelum imam naik khutbah. Kerana bila imam telah naik khutbah, tidak ada perkataan dan tidak ada salat. Diam dan mendengar khutbah. Itulah ni. Jadi melihat Allah Ta'ala yaumil qiyamah itu, maka datanglah hari Jumaat. Macam mana hari ini seorang yang datang berpagi-pagi, pahalanya dapat seperti seekor unta. Lambat sikit, seperti lembu. Lambat sikit lagi, seperti seekor kambing. Lambat sikit lagi, seperti seekor ayam. Dan lambat lagi, dapat macam telur. Lambat terus, tak dapat apa-apa telur. Kosong, zero. Jadi pilihlah ganjaran di dunia. Sebab Allah Ta'ala mengatakan hari Jumaat itu, jangan kamu, jika kamu terlibat dengan perniagaan, wajib. Tapi bila datang, alhamdulillah, apabila datang peringatan kepada Allah untuk kamu pergi Jumaat, tutup. Jangan lagi pergi Jumaat. Masih lagi imam lagi boleh lagi. Itu dia. Ini kita meleki-lekikan. Tapi kat tempat lain nak minta, nak dekat dengan Allah, nak melihat wajah Allah. Bagaimana akan melihatnya kalau kamu sendiri Jadi inilah yang kita lewat ini. Kita kembali kepada Allah. Betul. Datanglah Jumaat awal, perbaiki. Kalau
perbaiki Jumaat kita. Dan paling ketara hari ini, orang masuk Jumaat, datang Jumaat awal, tapi tak masuk masjid. Jadi tak dapat pahala i'tikaf masjid dan tak dapat dia masuk dalam masjid sebab duduk kat luar, kat beranda. Oh, sedap kat beranda kan. Jadi tak dikira i'tikaf dalam masjid. Kerana i'tikaf dalam masjid itu nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma qaddamtu fihi. Dikira orang itu beriktikaf di mana aku berada di dalamnya, ma qaddamtu fihi. Jadi aku berada di dalamnya, itu niat i'tikafnya. Jadi kalau di luar, kamu bukan dalam masjid, kamu di luar masjid, kamu di beranda, datang Jumaat awal tapi tak dapat masuk masjid. Tak dapat apa-apa, rugi. Hari orang sedap, kat luar, boleh angin sedap. Oh, sandar, relax lah kat luar. Hari Jumaat, nak cari angin apa? Kenapa tak masuk masjid? Duduk kat beranda, sedap kat beranda. Tak nak duduk kipas orang dalam masjid, tempat kipas yang tu, atau tempat yang tu, tak cari lah. Tapi tak nak duduk kat luar. Maksudnya, kat luar boleh bersembang-sembang lagi. Kamu dari Jumaat, berilah peluang kepada dirimu, berzikir kepada Allah SWT. Hari lain tak nak masuk masjid, berbuat-buat. Hari Jumaat, aku salahnya duduk dunia, mengingat Allah, zikir Allah. Dan hari yang paling ditakuti segala makhluk, malaikat jin dan manusia. Kerana hari itu ditakuti akan berlaku kiamat. Tapi manusia dan jin tak pernah takut. Ada peluang awal datang Jumaat, tapi tak masuk dalam masjid. Duduk dekat serana. Apa lagi PKP jaga orang datang masuk, orang datang, dia tak masuk-masuk. Bahlul. Tak dapat apa-apa. Konon jaga orang, sekat orang, bahlul. Kamu dah tahu masuk masjid, bukan urusan orang itu. Itu urusan dengan Allah. Urusan dunia lagi. Kenapa diutamakan dunia? Bodoh. Awal datang duduk menteri cekat kat luar. Buat apa? Masuk masjid. Duduk dalam. Dapat nama itu i'tikaf bil haji masjid. Dan dapat kamu orang yang terawal masuk ke masjid. Hari ni dia terawal duduk kat luar. Oh surat, scan kepala hantu kau. Sama dia tak. Bodoh. Jumaat tak nak utamakan. Ini yang bodoh. Di mana belajarnya? Orang Jumaat ambil awal kerana nak melihat Allah SWT di hari kiamat. Inilah kita kan kebodohan yang tak sangka-sangka. Kebodohan yang dibawa dengan kesendirian, cara tersendiri. Bawa masuk awal, datang masjid, masuk awal, i'tikaf terus, jangan fikir apa-apa. Ini pun kita tengok ya haula wala quwwata illa billah. Kamu tak masuk pun, kamu duduk di luar, kamu duduk di dalam pun, kalau sampai penyakit, nak mati. Tak kena sakit darah tinggi, tak kena COVID darah tinggi, tak kena darah tinggi, macam mana, tak kena jalan mana, demam jantung, tak kena demam jantung, seput macam-macam, tak seput berbau, macam-macam ada. Apa yang takut? Semuanya mati. Penyakit sebab, tak sebab pun sampai ajal mati. Apa yang ditakutkan? Kenapa kerja bodoh kita amankan? Ini masuk masjid dah Allah yang duduk kat luar lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata tuan mengarang lagi, dan jika ada dosa antaramu dengan antara manusia itu, membunuh akan orang atau melukakan akan orang, atau maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada wali mereka, atau engkau minta halal kepadanya. Maka jika engkau tiada kuasa, engkau akan bikin itu seperti ketiadaan warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah SWT. Jika ada pernah kita bunuh orang dan sebagainya. Ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang pemuda berniaga dengan satu orang tua sebelah menyebelah perniagaannya. Kemudian orang tua itu
kasar dikit, marah begini dan apa maknanya mengata-ngata sampai anak muda ini jadi panas dan tapi tak ada niat untuk apa-apa. Jadi dia kena marah banyak-banyak, dia cuma menolak dikit orang tuanya, itu akhirnya orang tua itu jatuh dan meninggal. Wah, datang warisnya menuntut untuk dibicarakan akan pemuda ini supaya dikisas, supaya dikisas. Bila kata nak dikisas, maka dibawa kepada Sayyidina Umar. Baca tu lah pemuda yang soleh, yang baik. Tapi kan orang tua dia tadi ngomong-ngomong sampai kehilang kesabarannya, maka berlaku sikit perselisihan yang mungkin dia menolak orang tua itu dan jatuh dengan sebab itu bukan tanpa niat untuk membunuh, tapi terjatuh itu menjadikan orang menuduh dia membunuh. Jadi sampai kesalahannya dia dikisas. Maka pengadilan di Sayyidina Umar, maka warisnya ada 2 anak lelaki menuntut. Akhirnya jatuh hukuman pemuda ini dikisas. Pemuda ini mengadu kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, aku setuju dikisas, tapi berikan aku peluang pada petang hari supaya aku dijatuhkan hukuman kisas di petang hari. Hari ini kau bebaskan aku. Bagi kerana aku ada masalah untuk menyelesaikan hak-hak orang yang aku tanggung. Jadi mudah-mudahan aku mati tidak menanggung hak-hak orang. Berikan aku peluang supaya aku dapat menyelesaikan hak-hak orang ini. Berikan aku peluang," kata orang ini kepada Amirul Mukminin. Saya tak begini. Siapa yang akan percaya katamu? Siapa yang akan percaya katamu? Siapakah yang akan boleh menjamin diri kau? Tiba-tiba bangun satu sahabat namanya Sulaiman Al-Farsi. "Aku yang menjadi penjaminnya, ya Amirul Mukminin." Terkejut saya. Terkejut saya. "Ya Amirul Mukminin, ya Sulaiman, ini orang kau tak kenal langsung. Tetapi kerana apa kau boleh menjadi penjaminnya? Jika dia tak datang petang ini, kau akan ganti kisahnya. Kau yang akan dibantu menggantikannya. Kerana kau telah meletakkan jaminan bahawa jika kau dia tak datang, kau yang akan menjadi." Kata Sayyidina Uthman, "Aku berani menjaminnya." Maka dengan itu Sayyidina Umar memberikan kebenaran, pemuda ini keluar, dibebaskan sementara menunggu petang hari nanti akan dikisas. Maka setelah sampai waktu petang dah asar, pemuda ini dah tak timbul-timbul, takut lari kemana. Sayyidina Umar dah memandang Sulaiman Al-Farsi. "Kau Sulaiman, kenapa benar meletakkan dirimu sebagai gantian orang ini?" Apa kata Sulaiman Al-Farsi? "Ya Amir Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tidakkah ada seorang Muslim yang sangat cinta pada saudaranya, berkorban untuk saudaranya? Tidakkah dia merasa cinta kepada saudaranya, sanggup berkorban untuk saudaranya?" Kata-kata Sayyidina Al-Farsi menitis air mata Sayyidina Umar. Apakah tidak meyakini dan tidak sanggup berkorban untuk saudaranya? Menitis air mata Umar. Begitu tegak sekali Sayyidina Umar Al-Farsi mempertaruhkan nyawanya sendiri pada orang yang tidak dikenakan, hanya berdasarkan kepada sifat kaum mukmin. Apakah kita tidak mempercayai satu mukmin yang lain? Maka saya meletakkan kepercayaan dia padanya kerana dia seorang mukmin dan saya sanggup menggantikan dia kerana mukmin ada kebenarannya. Sentak Sayyidina Umar dengan kata-kata Sayyidina Al-Farsi. Tak lama kemudian pemuda itu datang dalam keadaan berlari-lari. Dilihat oleh Sayyidina Umar. Pemuda itu berlari-lari datang. Orang nak kena gantung lari, dia nak kena gantung datang berlari-lari. Lihat kebenaran macam mana.
Kerana kebenaran sifatnya mukmin, kebenaran hatinya mukmin, maka dia tidak takut dengan kematian. Kalau itu yang dihukumkan kepadanya, maka datang dia dengan keadaan berlari-lari. Kenapa? Kerana saya takut, saya selamat dan janji, dan saya takuti kalau orang yang saya janjikan itu menjamini saya akan menerima padanya. Oleh sebab itu saya cepat-cepat berlari, kerana alhamdulillah tugas saya dah beres. Melihat keadaan pemuda itu tadi berlari dan Sayyidina Umar Al-Farisi, Sayyidina Umar meneteskan air mata, dan pemuda ini telah setuju menghampiri tempat untuk dikisas. Menghampiri tempat, hanya menunggu saja. Tiba-tiba dua beradik ini mengatakan, "Ya Amir Mu'minin, kami memaafkan kesalahan ini. Apakah seorang mukmin tidak mengasihi seorang mukmin yang lain? Apakah kami mukmin yang ini tidak mengasihi orang lain? Sedangkan Sulaiman Al-Farisi yang tak mengenal yang mengasihinya, mempercayai. Apakah kami tidak mempercayai dan tak mengasihi antara mukmin yang lain? Maka kami maafkannya." Jatuh pulang, menitis air mata Sayyidina. Begitu jayanya orang Islam, kekuatan zahirnya, kasih sayangnya orang Islam kepada inilah yang kita tahu. Padahal tidak mengenal antara satu sama lain, tapi sanggup menjadi galang ganti, kerana sifat mukmin itu tak pernah berdusta. Sifat orang mukmin tak pernah berdusta. Maka saya nak berkata, apakah dia tidak mencari satu mukmin yang lain dan kata yang seorang? Apakah kita akan menghayati dan tidak mengasihi mukmin yang lain? Inilah jawapan yang didengar oleh Sayyidina Umar. Maka dengan itu Sayyidina Umar ini terkena air mata dan pemuda ini dilepaskan. Inilah kerana orang yang kembali kepada Allah, yang maknanya apa yang tertunggak dengan hak Allah Taala dan apa yang tertunggak dengan hak manusia, kerana dia berazam kembali kepada Allah dengan penuh taubat, maka Allah lepaskan daripada apa yang patut dihukumkan kepada dia. Kemudian, dan jika dapat engkau akan hendaklah engkau bertobat kepada Allah dan bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada kiamat. Dan jika ada dosa itu khianat kepada isteri orang ataupun anak orang yang sangat susah, maka pernah kita berdaya, pernah kita ambil hak orang, pernah kita melakukan keburukan kepada anak-anak dan gadis orang dan sebagainya, maka jika engkau meminta halalkan akan demikian itu, nescaya membawa fitnah yang besar. Dan demikian itu maka tiada jalan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah, bahawa ia menghalalkan yang demikian kepada hari kiamat. Maknanya kamu lakukan dulu, saya bertunang, boleh bawa tunang, dalam tunang dia tuning terus, lepas tu terus cerai, tak kenal lagi, bukan halal bagimu lagi. Ayah ibunya tak mengetahui, yang mengetahui kamu berdua. Kamu telah mengkhianati anaknya. Harus kamu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Taala. Taubat kepada Allah Taala. Kalau kamu ceritakan, pakcik, masa saya dalam tunang dulu, anak pakcik saya sembelih habis. Tampar dia kau, pangkong dia kau, kapak dia kau. Mohonlah kepada Allah Taala, ya Allah, segala dosa saya yang lepas ini kau ampunkan, ya Allah. Itu saja yang kita mohon. Kalau Allah mengampunkan, alhamdulillah. Kalau tidak, Allah hukum. Kerana kau tak mengakui hukum dunia, kau tak takut, maka harus dimintakan hukuman. Jadi kembalilah kepada Allah dengan taubat, insya-Allah Allah ampunkan. Alasan bukan saya nak, dia pun nak. Itu macam-macam cerita rahsia. Itu jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam melarang seorang yang masih belum halal, belum dihalalkan untuk berjalan berdua untuk ini. Haram tetap haram, bukan haram boleh dihalalkan. Itu. Jadi haram tetap haram, tak ada halal. Halal dia bila diharamkan. Halal lah kamu. Apa yang kamu suka, kata guru kami, terserahlah kepada kau. Itu dia. Ingat baik-baik. Dan jika ada dosa membalik agama seperti kau kafirkan orang,
Oh, ini tak betul takbir. Oh, ini tak betul laknat. Oh, ini tak betul maknanya. Dan kau bid'ahkan orang, kau sesatkan orang, maka jalan yang lebih baik. Asal-asal kerja-kerja jalan yang demikian itu, mereka kau dustakan akan dirimu pada hadiah mereka dan kau minta halalkan daripada mereka. Maka jika ada orang yang kau telah perdayakan, kau katakan kau mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang bid'ah, maka kau kembali kepada yang minta maaf. Jika tidak, kamu jawablah di hadapan Allah. Apa yang akan kamu jawab dengan Allah, yang kamu telah bid'ahkan orang, yang kamu telah kafirkan orang, yang kamu telah sesatkan orang, kamu jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi fikirkanlah, biar kita minta maaf dekat, biar kita berdosa antara kita dengan Allah. Tapi jangan berdosa bersama manusia. Yang terutama sekali tentang agama, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan sebagainya. Kamu akan jawab di hadapan Allah. Sebesar mana serban kamu, sebesar mana kedudukan kamu, sebesar mana kealiman kamu, kamu pernah mengabaikan orang, pernah mensyirikkan orang, kamu pernah mendustakan orang dan sebagainya. Kamu jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu halalkan yang ini, kamu haramkan, kamu jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang menjatuhkan kamu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itulah dia sikit pada hari ini, dan mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama hari ini kita didatangi oleh keluarga daripada keluarga Yasin, Ustaz Ahmad lagi yang kenali Aisyah dan isteri yang telah tinggal dunia pada 2 hari yang lepas. Jadi kami dah ini, jadi kita sambut sedikit tahniah dan lagi tahniah kepada kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semua dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد اللهم لا بك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل بك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الفاتحة وعندكم صلاة ومضي الله دائما اجتمعناها هنا بسببه وخصوصا إلى روح الله يرحمه ما زلنا من تسالم وإلى الله يرحمه ثم شكر بن إلياس وأصولهم وبرهم وضيفهم أن الله تعالى علينا من بكر إبراهيم تبشر الرحمة ومغفرة والرضوان ثم إلى والدينا وديكم ومجنون الرحمة والمغفرة إلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدري شيء من علمه ما شاء في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقبل من جميع الحاجة وتطهر من سيئة وترفعنا بيدك على درجة واصلت كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله ولينا يا ربنا لك كما يحب لك الحمد حتى ترضى ولك ولك الحمد معضله. اللهم صل وسلم على الاخر يعني حتى تكفى افضل عليها وانت خير وارث. اللهم صل وسلم على ورعنا آية الكرسي وسورة الإخلاص ولا يخالف ولا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة المباركة هدية واصلة على جميلة وسألك تكون لحم سيدنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وزيد التبي بإحسان إحسان إلى يوم الدين. ثم إلى ركن جماعنا أخونا بصبر الله يرحمه الله يرحم شكري محمد أعطنا شكري بن علي وإلى الله يرحمه أمرنا باتصالهم وأصولهما وقريهما وأصولهما وقريهما ثم أعوانين وديكم وجنا وغير أصول رحمه وغفر الله مثلنا لا إله إلا الله وعظنا إلا الله بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اجعلنا اللهم اجعل قبور وروضة من رزق الجنة من النبيين وصدق وشهد الرسول وصدق ذلك له من الله وقبلنا علم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم عليك وروضة من رزقنا. اللهم نبي قبورهم اللهم نبي قبورهم اللهم نبي قبورهم واغفر قبورهم يا الله. اللهم سيد قبورهم اللهم اسلهم من الفتن والبلاء من الامراض والاوجاع من بعثك الاكثر من القبر يا الله. ارحمهم اصلحهم يا الله اهداهم يا الله ارفع درجاتهم ارفع درجاتهم ارفع درجاتهم يا الله. ارفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسرهم من البلاء والفتن اسرهم من البلاء والفتن والبلاء من النار من النار يا الله يا اكرم الاكرمين. ارحمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا اذا سنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا سنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا سنا من اصحاب القبور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا باننا تركنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بمصطفى رسولنا الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه بلغ الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم آمين الله آمين يا كريم آمين يا رحمن يا مولانا يا مجيب يا حبيب يا يهيب فلبسناك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا ربنا اغفر لنا وإخوان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. قبول.